Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So hari ini saya Muhammad Hafizat bin Mansur daripada bahagian penyertaan otomotif CBJ Negeri Melaka akan beri sedikit penerangan kaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan permohonan tukar enjin. Okay, seperti mana yang kita tahu, enjin adalah salah satu main komponen utama yang terdapat dalam kenderaan, yang merupakan kata jantung ataupun nadi sesebuah kenderaan lah. So fungsi enjin di mana dia mengubah daripada tenaga chemical yang ada pada petrol dan menukar kepada heat dan kemudian kepada mechanical work lah. Jadi enjin ni sentiasa berevolusi daripada steam engine kepada conventional engine yang ada sekarang seperti petrol dan diesel, dan teknologi semakin berkembang di mana sistem hybrid telah dibangunkan, dan sekarang ni yang paling famous lah elektrikal lah, di US Tesla lah, yang mana mendapat perhatian. Walau bagaimanapun di Malaysia kita masih ketinggalan lah. So di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat telah guna pakai Tesla secara electrical 100%, dan dia punya sistem very orang kata secara komputer keseluruhannya lah. So teknologi enjin ni sentiasa berkembang, di mana engineer setiap mengeluar kenderaan dia akan mengkaji untuk menghasilkan enjin yang memberi efisiensi, performance dan power output yang better lah. Okay, so enjin juga merupakan salah satu identiti kenderaan lah. Kalau selain daripada nombor chassis, nombor enjin juga ada nombor. Jadi nombor enjin tu adalah merupakan salah satu identiti sesebuah kenderaan lah. Okay, step engine ada nombor enjin kalau di Malaysia. Setengah negara mungkin tak ada, tapi di Malaysia nombor chassis dan nombor enjin adalah amat penting lah, mana JBJ menggunakan memasukkan maklumat itu sebagai data. Jadi bertepatan dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seksyen 10(3)A, di mana setiap nombor enjin hendaklah terang jelas dan tidak terusik lah. Okey, jadi berbalik kepada tajuk kita, iaitu tukar enjin. Apa yang berlaku di mana keadaan kita bila selalunya proses tukar enjin yang kita bahagian saya hadapi lah, sama ada penukaran enjin baru ataupun kita pisahkan kepada enjin baru dan enjin terpakai. Enjin baru ni daripada penghilang lah. Jadi isu penukaran enjin baru ni tak ada masalah selalunya. Contohnya situasi dia bila berlaku aksiden dan including insurance claim, so penghilang akan keluarkan enjin baru dan sebagainya lah. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang memohon untuk menggunakan used engine. So dia macam-macam sebab lah, sama ada dari segi production engine kenderaan tu dah tak valid ataupun tidak dikeluarkan lagi, ataupun engine ni lebih murah lah, lebih ekonomi pada yang nak tukar engine tu lah. Jadi walau bagaimanapun saya harap tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berhati-hati dalam membuat pembelian atau buat penukaran enjin tu. Tuan-tuan perlu pastikan nombor enjin, especially nombor enjin adalah dalam keadaan baik, tiada kesan karat, kesan kikir atau grind, ataupun ada kesan double punch lah. So sebelum tuan-tuan nak tukar enjin, tuan-tuan kena tengok dulu keadaan enjin tu. Pertamanya dari segi function je lah. So mestilah dalam keadaan baik dan sebagainya. Yang keduanya kena tengok dari segi yang orang terlepas pandang adalah dari segi identiti nombor enjin tu sendiri. So selalunya ada yang beli enjin dalam keadaan karat, dia tengok enjin tu function baik, tapi dia terlupa nak tengok dari segi identiti dari nombor enjin tu sendiri. Bila dah beli, dah pasang, masuk puspakom pun gagal.
Sebab apa? Sebab nombor enjin tidak dalam keadaan baik lah. Itu section 10.3A itu tadi. Ada yang karat, ada yang crime. Bila karat ni, tuan-tuan kena bawa kenderaan tuan-tuan ke JPJ bahagian kejuruteraan otomotif. Kita akan buat pemeriksaan lanjutan lah. Jadi dalam pemeriksaan lanjutan ni kadang-kadang kita akan invite kimia lah. So kimia yang akan trace balik nombor enjin tu sama ada dalam keadaan boleh trace ataupun tidak boleh dikesan langsung lah. Dalam kes untuk kikiran pula, yang ni lagi lebih kena berhati-hati lah. Bila sesuatu nombor enjin tu dah lagi kikir, kita gusar ataupun kita khawatir kepada orang ramai yang tidak aware benda ni. Bila kita check terdapat nombor lain pula ataupun nombor terus tak dapat detect nombor asal. Jadi bila berlaku situasi tersebut, menukarkanlah kepada pemilik kenderaan yang dah beli enjin tu. Jadi kita kena elakkan, kita ambil langkah berjaga-jaga dalam kita nak membeli enjin atau nak tukar enjin tu. Kita kena tengok juga identiti kenderaan. So salah satu tips dan kita boleh share lah daripada hasil pengalaman kita lah, kita share sikit. So ada setengah penghilang, nombor enjin dia ada safety line. Jadi bila ada safety line ni, tuan-tuan kena pastikan lah, maksudnya bila dia punch dekat safety line tu, senang lah untuk kita trace yang memang tak ada gangguan. Yang keduanya, kalau tuan-tuan tengok kat kawasan nombor enjin tu berkilat, selalunya bila kesan kikir atau grind ni, dia akan menghasilkan permukaan yang berkilat lah. Jadi itu salah satu orang kata tips lah. Mungkin asal penghilang dah macam tu, ataupun mungkin ada kesan grind kat situ lah. And then tuan-tuan mungkin boleh buat reshare sikit background untuk kena pasti font asal nombor enjin tersebut lah. Setiap nombor enjin ataupun nombor chassis ni, setiap panggilan dia ada font tersendiri. Jadi mungkin boleh buat perbandingan dengan kenderaan rakan-rakan ataupun buat sendiri Google ke apa kan, untuk kita tengok sikit font sama ada font tu adalah standard panggilan ataupun font asal ataupun yang lain lah. Jadi benda ni banyak berlaku lah, especially motosikal lah, motosikal RZ 125. Yang ni banyak yang orang kata duplicate lah. So tuan-tuan boleh dapatkan info tu sedikit, ataupun jumpa kawan-kawan yang ada motor yang original memang dia tak pernah tukar. Mungkin boleh tengok sikit keadaan nombor enjin dia atau nombor chassis dia, font dia macam mana. So itu antara tips yang kita boleh share. Okey, untuk permohonan tukar enjin, kembali kepada permohonan tukar enjin. Jadi saya akan terangkan secara ringkas lah syarat-syarat bagi permohonan tukar enjin di bahagian saya lah, kejuruteraan otomotif. Ada 5 kategori. Pertamanya penukaran enjin yang memerlukan permohonan, ada 5 kategori. Pertamanya kupaian enjin yang melebihi 30% daripada enjin asal lah. Okay, kupaian enjin dikira daripada kapasiti pada pendaftaran kali pertama, pendaftaran asal kenderaan. Contohnya ada setengah kenderaan yang ditukar enjin banyak kali dah, tapi kita akan mengambil kiraan daripada sisi asal waktu pendaftaran awal yang pertama. Jadi bila buat penukaran enjin lebih 30% ni, kita kena pastikan sistem kecekapan brake kita, brake efficiency kita ditingkatkan sehingga 60% lah. Yang ni kecekapan ni akan disemak oleh pihak Puspakom lah, suatu pemeriksaan brake. And then bagi untuk kenderaan Proton, kenderaan Proton tidak boleh melebihi daripada 1834 cc lah. Ini kenderaan Proton ini dalam orang kata apa, special control item lah, yang mana pihak pengeluar telah orang kata apa, meminta pihak JPJ control lah, sebab kita mengambil kira dari segi aspek keselamatan dan aspek keselamatan kenderaan tu lah kita khawatir. And then jadi untuk kategori 1 ni melibatkan hanya untuk kenderaan persendirian sahaja. And then kategori kedua adalah kategori permohonan berlainan bahan bakar, di mana sama ada tuan-tuan nak tukar enjin petrol ke enjin diesel, ataupun enjin diesel sebalik ke petrol ataupun enjin diesel hijau ke diesel, atau sebaliknya.
Bagi penukaran enjin diesel, bacaan opacity adalah hendaklah 50%, lebih rendah pada 50% lah di Puspakom nanti. And then ataupun sama ada penukaran dari segi bahan bakar hybrid ke petrol pun kena membuat permohonan lah untuk kita update dari segi aspek keselamatan. Pihak Puspakom akan tengok dari segi aspek keselamatan kenderaan tu. Dari segi JPJ kita akan update dalam kita punya data. Okay, untuk kategori ketiga adalah kenderaan perdagangan. Kenderaan perdagangan kita tidak akan sentuh sangatlah untuk hari ini. Kenderaan perdagangan semua untuk pengetahuan secara am, kenderaan perdagangan apabila dia melakukan ubah suai semua dimemerlukan permohonan atau kelulusan daripada pihak DHC. Okey, kategori 4 adalah berlainan buatan. Yang ni boleh saya bagi contoh lah. Contoh kenderaan Nazar, macam saya cakap tadi, ada setengah-setengah kenderaan yang enjin dia dah tak produce, tak ada, enjin baru pun dah tak ada dalam market, very limited. Dan contohnya kes Nazar lah, Nazar Rian, mana enjin yang kita dapati selalunya dia tukar dari enjin Kia kepada enjin Toyota lah, yang orang kata compatible dengan dia punya ruang enjin tu lah. Kebanyakannya dia tukar enjin Toyota. Jadi salah satu kunci adalah itulah, sama ada dia untuk mengurangkan kos ataupun dalam market memang tak ada lah enjin tersebut lah. Jadi dia cuba orang kata inisiatif, dan pihak JPJ pun kita akan menilai balik sama ada benda tu kesesuaian ataupun tidak. Okay, selalunya bila berlainan buatan ni, mounting engine dia ataupun base mounting engine dia selalunya dia akan berubah lah. Jadi memerlukan modifikasi bracket mounting ataupun engine mounting itu sendiri. Semuanya saya nak pesan, pastikan base mounting engine tu tidak larilah, tidak dianjakkan ke hadapan atau ke belakang untuk kesesuaian engine tu masuk. Apa yang boleh buat adalah modify engine bracket tu sendiri, tapi kena pastikan kaedah pemasangan dia tu adalah sama ada secara bolt and nut ataupun custom made, maksudnya buat CNC milling ke, buat custom yang orang kata apa, tidak bukan welding lah. Kita kuatir sikit welding ni sebab dari segi kekuatan kita tak boleh nak estimate lah, dan welding tu sendiri pun bergantung kepada orang kata apa, skill welding tu, welder tu sendiri. Jadi ada yang welding okey, ada yang tak okey. Jadi sebagai langkah awal, kalau boleh buat custom adalah lagi baik. Seperti yang ada enjin Honda, tak silap saya ada Osport. Jadi yang tu memang custom made, selalunya kita benarkan lah. Bagaimanapun untuk kes berlainan buatan ni, kita mungkin akan bagi kelulusan bersyarat, yang mana syarat dia, kelulusan bersyarat ni yang mana tak boleh buat penukaran tukar hak milik lah. Jadi kalau nak buat juga kita kena kemukakan rayuan. Ini adalah bagi memastikan kepentingan kedua-dua belah pihak lah, sama ada pembeli atau penjual, untuk orang kata melindungi kedua-dua belah pihak. Kita kata yang pembeli ataupun pembeli tidak mengetahui enjin tersebut telah dimodifikasi dan mungkin tak dapat kelulusan daripada pihak JPJ atau sebagainya. Jadi untuk memastikan orang kata apa, tuan-tuan pengguna semua dari segi kepentingan tuan-tuan semua, dari segi penjual dan pembeli terpelihara tu, jadi kita syarat tu pula adalah kita diberi dalam kelulusan bersyarat. Okey, yang ke 5. Okey, 5 adalah kategori enjin motosikal. Enjin motosikal hanya digunakan bagi buatan atau kapasiti yang sama sajalah. Selalunya kes dia adalah bila orang kata apa, motosikal accident, yang tu biasalah dia akan memohon melalui insurans lah. Kalau kata enjin tu pecah dan sebagainya, benda tu akan keluar direct daripada pengilang. Tapi untuk yang permohonan sendiri ni, jadi hanya buatan dan kapasiti yang sama sahajalah. Kita khawatir sebab kalau kita bagi macam kenderaan boleh upgrade lebih kan, even 30% pun boleh. Tapi motosikal kita khawatir sebab kita tak bagi upgrade pun dia upgrade sendiri. Jadi untuk orang kata apa, menjamin keselamatan lah,
mengelakkan, mengurangkan kemungkinan tu. Situ kita kontrol lah, maksudnya sisi yang sama sahaja. Okey, saya akan masukkan syarat-syarat secara general lah. Jadi untuk semua permohonan ni, bagi permohonan yang membuat pembelian enjin import, tuan-tuan perlu kemukakan laporan custom K1 lah semasa berurusan, semasa buat permohonan. Bagi enjin yang diperoleh daripada kenderaan lain, pemohon hendaklah mengumpulkan surat rasmi pengesahan jual beli, dan juga sijil VOC lah. Bagi kes tuntutan harta pusaka, kita akan minta surat amanah raya atau perintah mahkamah. Dan tuan-tuan juga kena pastikan struktur pada rangka tesis adalah keadaan baiklah bila buat penukaran enjin tersebut. Itu syarat secara general lah. So mungkin itu saja daripada saya. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, ini pun pertama kali saya buat live di sini. Jadi kalau sekiranya kurang jelas, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh datang ke bahagian kejuruteraan otomotif secara bersemuka. Di sana kita akan bantulah, kita akan bantu sebaik mungkin untuk urusan tuan-tuan dan puan-puan lah. So akhir kata daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu daripada diri saya sendirilah. So apa-apa tuan-tuan boleh terus berurusan dengan ataupun telefon talian yang ada untuk kita bantulah tuan-tuan punya urusan, insyaAllah. Jadi saya sudahi saya punya live lah pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir. So semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat, sedikit manfaat kepada tuan-tuan lah. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.